Santan kini sudah binasa. Semalam Jom Channel telah menyiarkan berita tentang kelancangan mulut Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang dilihat mengeluarkan kenyataan dangkal serta tidak bertanggungjawab dengan melabelkan atau memberi gelaran Black Friday yang merujuk kepada nasib malang Undang-Undang Syariah Kelantan yang kononnya sudah dinodai. Ironisnya, Taqiyuddin Hassan menganggap kenyataan Jumaat Hitam yang dibuatnya selepas Mahkamah Persekutuan memutuskan 16 peruntukan dalam enakmen jenayah syariah Kelantan terbatal adalah konotasi biasa sebagai peguam yang kalah dalam sesuatu kes mahkamah. Bila saya kalah kes, saya kata ini Isnin yang hitam atau Selasa yang hitam. Ia hari yang hitam untuk anak guam saya, katanya di Petik Malaysia Kini. Sebelum ini, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah turut menegur kenyataan yang mengelirukan termasuk gelaran Black Friday oleh pemimpin tertentu terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 tanpa menamakan sesiapa. Sultan Sharafuddin bertitah ada pihak mengulas berdasarkan kepada polemik kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga menimbulkan pelbagai kekeliruan kepada umat Islam di negara ini. Sebagai respons segera, Ahli Parlimen Bangi Syarizan Johan berkata, sepanjang beliau mengendalikan kes mahkamah, tidak pernah beliau sebut mana-mana hari sebagai hari yang hitam jika kemenangan tidak berpihak kepada anak guamnya. Menurut peguam itu, istilah Jumaat yang hitam yang digunakan Taqiyuddin jelas adalah percubaan untuk menghasut rakyat. Bila anak guam saya kalah kes, saya tidak pernah sebut hari itu sebagai hari hitam ke, putih ke, hijau ke. Label Black Friday yang diberikan adalah percubaan menghasut rakyat. Bila ditegur oleh Tuanku Sultan Selangor, cuba pula untuk downplay apa yang dimaksudkan. Katanya, mengulas kenyataan terbaru Taqiyuddin itu adalah sangat benar. Hasutan yang dibuat pemimpin politik membawa kesan yang sangat tidak baik kepada rakyat. Apalagi jika pemimpin itu merupakan mereka yang pernah menjadi pengamal undang-undang. Malah Taqiyuddin sendiri pernah menjadi Menteri Undang-Undang ketika pentadbiran kerajaan pintu belakang atau tebuk atap sebelum ini. Kenyataan sedemikian mengundang rasa yakin rakyat bahawa kononnya apa yang dikatakan mereka adalah benar dan akhirnya menggalakkan mereka mengeluarkan pelbagai naratif palsu di media sosial tanpa rasa bersalah kerana kejahilan mereka. Terkini polis sudah selesai merakam keterangan DD Chronicle berhubung video parodinya yang didakwa mempersendakan keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 kesalahan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 baru-baru ini. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein, rakaman percakapan suspek sudah diambil di pejabat Unit Siasatan Jenayah terkelas USJT, Jabatan Siasatan Jenayah JST Bukit Aman pada jam 10.15 pagi 15 Februari lalu. Siasatan berkaitan kes ini dijalankan mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan, Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998, katanya lapor Berita Harian. Susulan itu, beliau memaklumkan bahawa kertas siasatan yang lengkap akan dirujuk kepada Ketua Unit Jenayah Am dan Ketenteraman Awam Kujaka, Jabatan Peguam Negara Putrajaya. Razaluddin berkata sebanyak 49 laporan polis diterima pihaknya terhadap DD Chronicle di seluruh negara setakat jam 8 pagi kemarin dan difahamkan hari ini ada laporan yang dibuat di negeri Sabah. Aduan tertinggi jelasnya dicatatkan di Johor dengan 12 laporan, Pahang 5, manakala masing-masing 4 di Ibu Negara, Melaka, Perak dan Selangor dan masing-masing 3 di Sabah, Kelantan dan Kedah. Selain itu, masing-masing 2 laporan di Negeri Sembilan dan Terengganu serta masing-masing 1 di Perlis, Pulau Pinang dan juga Sarawak, katanya lagi. DD Chronicle atau nama sebenarnya Didi Sulaiman Rai sebelum ini mengundang kecaman orang ramai apabila didakwa mempersendakan Islam dan menghina mahkamah. Video berdurasi 3 minit 55 saat itu memaparkan lelaki berketurunan Indonesia berkenaan berlakon membuka kaunter pengakuan Mahkamah Sivil Pandu lalu. Beliau yang juga menjaga kaunter Pandu lalu itu berkata menyatakan perbuatan minum arak dan berjudi tidak akan dikenakan hukuman. Katanya minum arak bukan satu kesalahan selain menegaskan bahawa undang-undang Islam sudah dimansuhkan. Untuk rekod, Didin dikenali umum menerusi video lagu-lagu parodi termasuk memperlekeh gabungan perpaduan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN serta menyuarakan sokongan kepada Perikatan Nasional PN. Susulan penyebaran video parodi itu, rata-rata warganet menyifatkan DD Chronicle sudah melampaui batas dan
dan menuntut menteri berkaitan tegas bertindak. Bila dilihat mempermainkan hukum syarak, memperlekeh keputusan para hakim yang bijaksana di Mahkamah Persekutuan serta tidak menghormati semangat rukun negara. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Apa yang Jom Channel nak katakan hanyalah dua perkataan, iaitu padan muka. Ingat, rakyat sentiasa memerhati